بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. Dan seperti kudrat itu sifat iradat, yakni kudrat dan iradat itu ta'alu atas sekalian mungkin dengan imkan, menjadikan dia. Itu dia tulis menjalai, apa tu? Dia bukan menjalai, itu menjadikan. Situ kitab menjadikan. Kan? Dan seperti kudrat itu sifat iradat, itu kan? Situ kan? Dalam tu menjadikan kan? Salah cetak, betulkan cetak. Imkan, menjadikan dia dan meniadakan dia, dan imkan menentukan atas demikian itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti kudrat itu sifat iradat, maknanya sama seperti sifat kudrat itu adalah sifat iradat, sama sahaja. Maknanya sama dari sudut mana? Sama daripada sudut kedua-duanya itu pertama sekali sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah artinya wujud pada zihin dan wujud pada kharij. Sekira-kira dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala di akhirat, maka kita dapat melihat sifat kudrat dan sifat iradat, kerana dia adalah sifat wujudiyah, sifat yang dibangsakan kepada ada. Yang kedua, sifat kudrah iradah itu kedua-duanya taksir, iaitu memberi bekas. Sifat kudrat taksir, memberi bekas. Sifat iradat taksis, menentu. Baik. Jadi kesamaan sudut mana? Sudut wujudi, iaitu kedua-duanya dibangsakan kepada ada. Sekira-kira di akhirat besok kita akan dapat melihat zat Allah berserta sifat ma'ani Allah Ta'ala, sama dari sudut itu. Baik, seperti sifat kudrat itu sifat iradat yang pertama tadi, yaitu wujudi. Yang kedua dari sudut kedua-duanya berta'alluq dengan perkara harus, tidak berta'alluq dengan perkara wajib dan juga perkara mustahil. Baik, kata musannif, yakni maknanya sudut mana sama antara kudrat sama iradat. Kudrat dan iradat itu ta'alluq ia, yakni dia berta'alluq atas sekalian mungkin, iaitu atas setiap yang sah ada dan sah tiada. Sah ada, sah tiada maknanya boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Seperti manusia
manusia itu menerima ada, menerima tiada. Baik, maknanya dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Seorang yang sudah ada, itu diadakan oleh Allah. Dan menerima tiada, bila? Ketika mana Allah mematikan dia. Menerima tiada, itu dipanggil mungkin. Alam ini pun begitu juga. Dulu bumi tak ada, maka Allah menjadikan dia. Itu makna menerima ada. Sampai satu masa bumi akan dihancurkan, maka menerima tiada. Baik. Begitu juga langit. Bila Allah gugurkan dia, Allah hapuskan dia, maka menerima tiada. Setiap sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada dipanggil dia mungkin. Mungkin. Baik. Maka setiap yang mungkin itu dita'alluq oleh kudrat dan iradat untuk mengadakan dan mentiadakan. Baik. Apa kata musannif? Yakni kudrat dan iradat itu sifat kudrah berkuasa, iradah berkehendak. Itu ta'alluq ia, yakni kudrat dan iradat atas sekalian mungkin, atas setiap makhluk yang menerima ada dan menerima tiada. Menerima ni apa bahasa mudah dia? Boleh ada, boleh tak ada. Allah macam mana? Boleh ada, boleh tak ada? Tak. Dia wajib ada. Makhluk boleh ada, boleh tak ada. Maka setiap sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, maka dita'alluq oleh sifat kudrat dan iradat Allah. Baik. Dengan imkan. Imkan itu maknanya memungkinkan. Imkan menjadikan dia. Maknanya memungkinkan untuk menjadikan mungkin tersebut. Seperti katakan orang yang tak punya anak, maka adanya anaknya itu dipanggil imkan juga. Boleh Allah adakan anak dia. Orang yang belum kahwin, ada tak kemungkinan nanti dia kahwin dapat anak? Ada kemungkinan. Itu kita kata imkan menjadikan dia dan meniadakan dia, iaitu memungkinkan untuk meniadakan dia setelah dia ada. Kita ada sekarang ini, tapi satu masa nanti kita akan ditiadakan, kita akan mati. Maka mentiadakan itu adalah ta'alluq sifat kudrat, ta'alluq sifat iradat. Allah berkehendak bila nak matikan dia, jadi panggil ta'alluq sifat iradat. Dalam menentukan sesuatu, menentukan bila mati dia, menentukan bagaimana mati dia, menentukan di mana mati dia, itu ditentukan oleh sifat iradat. Dan sesuatu yang telah Allah kehendak, maka Allah akan menjadikan selaras dengan kehendak Allah, dengan sifat kudratnya. Maka Allah mematikan si fulan pada tarikh yang Allah kehendak. Itu kaitan antara kehendak dengan kuasa Allah. Sebab itu kita katakan bahawa qada dan qadar terkait secara langsung dengan kudrat iradat. Sebab itu menyalahkan takdir, menyalahkan zat yang memiliki kudrat dan iradat. Kerana kehendak-kehendak dia yang menjadikan juga dia. Ada tak satu terlepas daripada kehendak Allah? Tak ada. Kita muda, kita tua, kita hidup, kita mati, kita kaya, kita miskin, itu terkait dengan iradat Allah. Jadi orang sufi macam mana? Berpijak di atas ini, berpegang di atas kudrat iradat Allah Ta'ala, maka akur terhadap ketentuan Allah. Ketentuan itu bahasa kita kan, ketentuan. Tetapi iradat menentukan. Setelah ditentukan dipanggil ketentuan.
Dan ketentuan itu Allah menjadikan dia dengan sifat kudratnya. Sebab itu ini tekan ke ulama sufi, supaya jangan ada komen terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Bolehkah berubah ketentuan tersebut? Kalau Allah mengkehendaki takkan dapat diubah. Baik. Jadi panggil apa dia? Wajib aradi. Wajib aradi makna apa dia? Dia tidak wajib pada asal. Karena Allah mengkehendaki dia, maka menjadi wajib. Seperti kayanya seseorang, Allah mengkehendaki dia kaya, maka buatlah macam mana pun dia takkan miskin. Kerana apa? Kerana itu ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Berubah ke? Berubah bila Allah mengkehendaki dia miskin. Walaupun satu dunia nak cuba kayakan dia, takkan dapat mengkayakan dia, kerana Allah yang memiliki kekayaan dan dialah yang berkehendak kaya atau miskin. Allah kata dalam Quran, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Kita biasa wirid dulu masa kita budak-budak tu. Tu'izzu man tasha, engkau memuliakan sesiapa sahaja yang engkau kehendak Allah. Wa tuzillu man tasha, Allah engkau menghinakan sesiapa jua yang nak menjadikan dia hina, maka kehendak Allah Ta'ala juga. Apa kata orang munafik? Dia kata, la tunfiquna ala man inda Rasulillah, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan engkau bagi nafkah, jangan bagi derma kepada orang yang ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bagi? Hatta yanfaddu, sehingga mereka bercerai-berai, sehingga orang mukmin bercerai-berai, baru kau tolong dia. Karena hatta lil ghayah dipanggil, iaitu jangan engkau beri sebarang derma kepada orang yang bersama dengan Nabi Muhammad hatta yanfaddu, sehingga mereka bercerai-berai. Maknanya dah bercerai-berai, belum nak tolong tak apa. Apa kata Allah Ta'ala? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Walillah dia panggil lam lil istihqaq, maknanya milik mutlak Allah Ta'ala khazanah di langit dan di bumi. Tapi orang munafik dan yang sebanding munafik la yafqahun, dia mereka tidak memahami, karena menganggap kekayaan itu datang daripada usaha seseorang menjadi kaya. Miskin juga kerana usaha, dia tak berusaha menjadi kaya. Walhal itu terkait dengan iradat dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanggil takdir. Habis kalau begitu, kenapa kita berusaha? Bukankah Allah menyuruh kita berusaha? Sebagaimana Allah menyuruh kita minta, maka kita mesti minta kepada Allah, karena Allah menyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, pasti akan kutunaikan permintaanmu. Maka oleh kerana itu Allah kata apalah? Minta, maknanya minta itu satu arahan untuk menzahirkan kehambaan kepada Tuhan. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta selain daripada Allah. Akan tetapi ya, kiasan yang mudah ya, kita ada ayah kita, dia suruh minta kat dia, kita pun minta ke dia, minta, tapi perangai kita macam mana? Kalau yang berakal rasa macam mana? Malu meminta kalau tak pernah membalas jasa ayah yang kita minta duit. Minta kepada Allah banyak, ibadah tak ada. Minta kepada Allah panjang doa, 2 muka surat doa dia aja dah, tapi sembahyang sesekali. Yang sunat tak mau buat, baca Quran tak mau, salawat tak mau, Islam tak suka. Asalkan Islam kita rasa ini menyusahkan, asalkan ulama ini juga menyusahkan. Tapi bila minta, banyak yang kita pinta. Dari sudut-sudut yang lain pula, ibadah kita tidak kita tekankan. Allah suruh mengaji, kita tak mengaji. Nabi suruh mengaji, kita tak mengaji. Nabi suruh baca Quran, kita baca Quran. Nah,
tapi kita minta cukup banyak. Kemudian pula, adakah yang kita minta itu boleh mengubah takdir kita? Dia kalau seandainya Allah mengkehendaki dan tercatat di dalam ilmu Allah, maknanya ada dalam ilmu Allah Ta'ala perkara yang kita minta itu, maka akan jadi. Kalau muwafaqah dengan ilmu Allah, maka jadi dia. Kalau tak muwafaqah, maka tak akan menjadi. Siapa baiklah yang minta. Baik. Karena itu adalah hak mutlak Allah yang bersifat iradah. Allah mengkehendaki jadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa jua kehendak Allah pasti jadi. Apa jua Allah tak nak, takkan jadi. Baik. Dengan sebab itu, orang sufi yang banyak faham, maka mereka ini rida kepada ketentuan Allah, sabar di atas ujian Allah, tak ada nak membesarkan diri. Kerana faham ini adalah kudrat iradat Allah Ta'ala. Cuma dia ada istilah yang digunakan oleh orang sufi, dipanggil tajalli. Tajalli, makna dia apa tajalli? Nyata kehendak Allah tersebut. Nyata kehendak Allah. Bagaimana? Kita nak kaya tak kaya, kita nak sihat tak boleh sihat, kita nak muda selama tak boleh muda selama. Kenapa? Karena kehendak kita itu dibatasi oleh kehendak Allah. Maka dipanggil oleh orang sufi itu adalah dipanggil tajalli sifat iradat Allah Ta'ala. Maknanya nyata iradat Allah Ta'ala dengan terbatasnya kehendak kita. Kan orang sufi bagus, dia nampak tauhid tu. Tu tauhid orang sufi, cantik tauhid dia. Bukan orang sufi yang tak semayang. Semayang tak mau cerita hakikat kami hebat, semayang sesekali. Baik. Jadi faham baik-baik. Maknanya kudrat iradat itu berta'alluq atas sekalian mungkin untuk menjadikan dan mentiadakan. Baik. Dan imkan menentukan. Yang ini menjadikan dan meniadakan itu kudrat. Dan imkan menentukan atas demikian itu. Maknanya imkan menentukan, berkemungkinan menentukan. Dan apabila ditentukan, maka dipanggil apa dia? Ketentuan. Ketentuan tu nama dia apa dia? Dipanggil qada. Yang berlaku kejadian dipanggil qadar. Cantuman daripada ketentuan yang terjadi dipanggil qada dan qadar. Maka kaitan dia adakah dengan manusia atau kaitan langsung dengan Allah Ta'ala? Kaitan langsung dengan Allah Ta'ala dengan sifat kudrat iradat Allah. Baik, bukan dengan manusia. Ni kalau kita kata manusia yang punya kesan, yang boleh mengubah, yang boleh menjadikan, artinya di mana tauhid? Tauhid tak ada. Seolah-olahnya kita pula Tuhan. Sebab kita menentukan kejayaan di tangan anda. Kalau anda tak usaha, anda tidak berjaya. Kalau anda berusaha, anda pasti berjaya. Siapa berkata kita bukan Tuhan menentukan kejayaan, tapi kita dituntut untuk berusaha. Dan usaha yang kita lakukan itu adalah satu kewajipan sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Tapi pegangan hati kita adalah tidak boleh merubah sebarang takdir qada qadar Allah Ta'ala, karena terkait dengan iradat Allah Ta'ala. Kalau boleh berubah, maknanya macam mana? Kita pula Tuhan, kita mengarahkannya sebagaimana yang kita nak. Kita cuma menjalani track yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan iradah Allah. Dia kata baik, tak payah usaha, kita tahu ke iradah Allah Ta'ala? Tak tahu kan? Oleh kerana tak tahu, maka usahalah. Tapi pegangan hati, pegangan kita, keputusannya pada Allah, bukan pada kerja kita. Baik. Sebab itu orang berjoging kan, kemudian pergi spa, tua juga, tak muda pun. Dia rasa dia muda kan. Pergi spa lah dia, macam-macam lah ya. Subuh tak lagi, dia dah start berlari dah depan masjid pula tu. Azan menginak-inak, tuan-tuan menginak-inak azan kan. Kemudian orang jadi imam. Jadi imam siapa? Menantu lah. Dia tengah jogging, contohkan kat sini lah. Mana apa dia?
menjaga kesihatan yang dia nampak bahawa dialah yang menentukan sihat atau sakit. Walhal dalam tauhid apa dia? Penentuan itu daripada Allah. Pegang baik-baik tuan-tuan. Pegang yang ini selamat hidup. Tak ada nak dengki dengan orang. Kenapa dia kaya? Allah mengkehendaki dia kaya. Kenapa aku miskin? Aku usaha juga. Allah mengkehendaki. Wajarkah aku dengki dengan satu kehendak yang datang daripada Allah Ta'ala? Tak wajar. Apa yang wajar? Sabar terhadap ujian Allah. Kerana Allah sayang kepada kita. Kau dia bagi kita kaya, semayang pun tak. Oleh kerana Allah mengkehendaki kita semayang, maka Allah kasih kita miskin. Ingat kita kepada Allah. Berapa ramai orang sakit, dia sebut Allah. Orang sihat, Allah tak sebut. Sebut duit. Bila dia sakit, bola Allah. Allah kan? Itu rahmat hikmah di sebalik ketentuan Allah Ta'ala. Baik. Dan imkan menentukan atas demikian itu, iaitu menjadikan dan meniadakan. Demikian itu menjadikan dan meniadakan. Maknanya macam mana? Allah mengkehendaki, maka kehendak Allah itu dilaksanakan dengan sifat kudrat dia. Cara mudahnya gitulah. Tetapi hakikatnya kesemuanya adalah Allah Ta'ala dengan sifat kudrat, dengan sifat iradat. Baik. Dan arti mungkin itu, apa makna mungkin? Mungkin itu apa dia? Di atas tu dia kata atas sekalian mungkin. Mungkin itu apa? Dan arti mungkin itu barang yang sah adanya. Adanya mungkin barang adanya. Kalau kita baca kitab tua gitulah, dia nya kembali kepada barang dipanggil. Baik. Dan arti mungkin itu adalah barang yang, makna sesuatu yang sah adanya sesuatu tersebut. Maknanya boleh diterima akal, logik kalau sesuatu itu ada. Dan sah tiadanya, maknanya logik sesuatu itu tidak ada, kerana dia harus sahaja. Baik. Halnya yaitu sesuatu itu bersamaan sama juga mungkin wujud. Maknanya dia kata halnya, yakni keadaan sesuatu yang boleh ada boleh tiada itu bersamaan, maknanya sama tinggi. Tak ada dan adanya boleh kita kata seperti apa dia? Seperti dacing yang sama tinggi. Tak ada dan ada. Baik. Bila Allah mengadakan dia, maka berat dia kepada ada, maka tiada terangkat. Bila dia memang tak ada, maka tak adanya terangkat ke bawah. Kalau ditiadakan oleh Allah, maknanya tiada tadi menjadi berat, ada itu menjadi ringan. Karena ada sesuatu yang memberatkan dia. Yang memberatkan itulah dipanggil Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan dia ada, Allah yang menjadikan dia tiada. Allah yang memberatkan kepada ada, Allah yang memberatkan kepada tidak ada. Bukan Allah dengan dacing. Ini nak cerita perumpamaan. Maknanya kalau tidak ada yang menciptakan, maka sama je sahaja dengan ada dengan tak ada dia. Sebelum adanya alam ini, ada dan tak adanya sama berat. Bila Allah menjadikan dia ada, maka beratlah kepada ada, teringanlah kepada tidak ada. Bila Allah mentiadakan dia, maka beratlah kepada tidak ada, ringanlah kepada adanya. Baik. Maka ada tak sesuatu yang boleh menjadikan sesuatu berat tanpa ada yang memberatkan? Tak ada. Dacing yang sama tu nanti, yang kita timbang sama tinggi, bolehkah tiba-tiba dia turun ke bawah? Tak boleh. Pasti ada memberatkan dia supaya dia boleh turun ke bawah. Tak terima akal. Dacing yang sama berat, tiba-tiba satu turun ke bawah, satu naik ke atas, tanpa ada yang memberatkan dia. Kalau jadi juga hantu tuan-tuan. Kenapa hantu pula? Kerana akal tak boleh terima sesuatu itu tiba-tiba berat tanpa ada yang memberatkan. Itu dah akal. Sampai saat tak boleh mikir lagi, dituduhnya hantu. Dia kata hantu yang memberatkan dia supaya dia berat. Kerana tidak boleh terima akal sesuatu yang sama kedudukannya ada dan tak ada, sama berat, tiba-tiba ada yang memberatkan kepada tak ada atau kepada tiada.
Maka oleh kerana itu dia kata inilah mungkin. Berat kepada tidak pun tidak, kepada ada pun tidak, dia sama berat. Melainkan setelah Allah menjadikan dia, setelah Allah meniadakan dia, baru berat kepada ada atau kepada tiada. Jadi kata halnya sesuatu tadi yang sah ada sah tiada tu bersamaan keduanya. Baik. Bersamaan sama jua mungkin wujud ba'dal adami. Nah, istilah ini banyak orang tasawuf guna. Baik. Sama jua sama ada. Sama jua tu makna sama ada. Sama ada mungkin, iaitu sesuatu itu wujud ada ba'dal adam, sebelumnya tak ada. Maknanya dulu tak ada, sekarang ada. Baik. Cicit kita ada ke tak ada? Belum ada. Boleh jadi ada tak? Boleh jadi ada. Boleh jadi tak ada. Baik. Maka dipanggil itu, bila dia ada, dipanggil apa dia? Mungkin wujud ba'dal adam. Diadakan sebelumnya tidak ada. Baik. Atau mungkin adam ba'dal wujud, atau sesuatu yang sifatnya sah ada sah tiada tadi, tiada yang sebelumnya dia ada. Seperti kita, seperti atuk kita, nyang kita dah meninggal lama dah. Dulu ada ke tak ada? Dulu ada, sekarang dah tak ada lagi. Ini dia kata sama je kategori dia ni. Sama ada cucu atau cicit yang bakal dilahirkan, itu tertakluk kudrat iradat Allah Ta'ala. Atau nyang kita yang dah lama meninggal dunia, itu bertakluk kepada kudrat iradat Allah Ta'ala. Baik. Atau dia kata mungkin sayujad. Mungkin sayujad apa dia? Iaitu satu benda yang mungkin yang akan diadakan pada masa yang akan datang, seperti cicit tadi. Cicit dah. Cicit belum ada lagi, cucu dah ada dah. Dah. Baik. Orang tanam durian kan, umur dah tua 80, tanam durian. Besok sedap ni. Ramai kita boleh makan. Kita tu tak tahu ada tak ada. Kan? Kita boleh makan ramai-ramai. Memanglah kita ni ada yang ada tak ada nanti. Tapi walaupun begitu masih ditanam, sebab memikirkan mungkin sayujad, iaitu mungkin yang lagi akan datang, bukan dia yang lagi akan datang. Kita atau semua ni dalam kitab-kitab tafsir, dia kata tidak termasuk orang yang berkata. Tengoklah kitab tafsir sebuah, tak termasuk orang yang berkata. Baik. Contoh, kita tengok apa kata Ahmad Nisfu, kan? Dia kata semua tak guna. Semua tu termasuk dia ke? Tak. Semua tu something dia je. Walaupun kata semua tu termasuk dia lah, tapi tak. Semua tadi tidak termasuk dia. Supaya kita tak termasuk dia kerana usia 80. Kalau lagi 20 tahun dah tua gaib betul, belum tentu akan makan buah durian. Kalau dia ada sekalipun dah 100 tahun, tak bagi dia orang makan durian, kan? Tapi dia guna perkataan kita. Apa dia iktibar daripada tu? Iaitu mungkin sayujad, sesuatu yang mungkin ada pada masa yang akan datang, sekalipun dia tak dapat melihat. Mungkin dia tak ada lagi, tapi dia pegang bahawa ini mungkin sayujad. Kalaulah dia tak tanam, maknanya bukan dia tak yakin, tapi dia sendiri tahu bahawa dia tanam tadi mungkin dia takkan rasa, tetapi generasi yang akan datang akan merasa apa yang dia tanam. Itu dia panggil mungkin sayujad. Atau mungkin alimallahu annahu la yujad. Atau mungkin yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala annahu la yujad, bahawasanya ia sama sekali tidak akan ada.
Apa contoh? Contoh orang yang memang tak ada anak, katakan. Minta maaf kalau ada orang tak ada anak. Katakan memang tak ada anak sampai dia meninggal dunia. Itu mungkin yang di dalam ilmu Allah dia takkan ada sama sekali. Contoh lain apa dia? Contoh lain seperti mana berimannya Abu Jahal. Abu Jahal mati beriman ke kafir? Kafir. Tetapi didakwah atau tidak? Didakwah. Fir'aun didakwah, tapi kafir juga. Apa makna dia? Itu mungkin yang sudah di dalam ilmu Allah yang dia tidak akan sama sekali beriman. Itu dipanggil mungkin alimallahu annahu la yujad. Dia takkan ada. Carilah di timur dan di barat sekalipun, takkan jumpa. Sebab Allah telah mengetahui yang dia takkan ada. Bila Allah mengetahui dia tak ada, maka bagaimana kehendak Allah? Kehendak Allah itu selaras dengan ilmu Allah. Maka bagaimana kudrat? Kudrat tidak akan menciptakan kerana tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan bagaimana ilmu? Pasti Allah mengetahui bahawasanya dia takkan ada. Itu kaitan tiga tadi. Maka dua yang kita kata membentuk qada dan qadar, maka ulama mengatakan dua tadi terkait dengan ilmu pula lagi. Tiga ke semua. Syarat sifat hayat. Kerana hayat ini syarat bagi menetapkan sifat-sifat lain. Kalau tidak ada hayat, maka tidak ada sifat-sifat yang lain. Baik. Kemudian ya'ni artinya, yakni ini mana artinya? Mungkin yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala, terjemahan daripada mungkin alimallahu annahu la yujad tu. Yakni arti daripada mungkin alimallahu annahu la yujad, mungkin yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala bahawasanya mungkin itu tiada wujud dalam kharij. Dalam kharij maknanya dalam dunia nyata, dia takkan ada. Seperti contoh, seperti masuk Abu Lahab itu ke dalam syurga. Sebab kenapa tak masuk syurga? Syurga itu syaratnya cuma satu, beriman. Walau tak pernah beramal sepanjang usianya sekalipun, tak pernah beramal, tak pernah pun berwirid, semayang pun tak, tapi dia seorang yang beriman, cukup untuk tiket ke syurga. Kemudian pula ke neraka tak, tergantung kepada kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afahu. Dan Bukhari kan, seandainya Allah mengkehendaki azabahu, Allah akan azab dia. Insya'a, seandainya Allah mengkehendaki afahu, Allah akan ampunkan dia. Syarat beriman. Maka beriman itu mendapat keampunan daripada Allah. Baik. Kalau Abu Lahab tak beriman, maka bagaimana mendapat keampunan Allah? Sebab itu besarnya iman, bukan kecil-kecil, sangat besar. Baik. Orang sufi macam mana? Orang sufi dia kata satu istilah, dia panggil nurul iman, cahaya iman. Cahaya iman. Cahaya iman kalau masuk dalam badan, dalam dia punya qalbun dia, dalam hati dia, maka keyakinannya sangat-sangat kuat. Segala-galanya dikaitkan dengan tauhid. Sabar datang, kemudian apa dia? Tawadhu pun datang. Apa? Benda-benda yang mahmudah akan datang. Maka tingkatan-tingkatan nafsunya pun makin meningkat sampai kepada mutmainnah. Bila sampai mutmainnah, maka turunlah nafsu-nafsu yang baik-baik mendapatkan dia, maka bertambah-tambahlah kebagusan dia. Punca daripada mana? Punca daripada tauhid. Itu dia kata nurul iman sudah masuk dalam hati seseorang, maka dia akan infasaha wan syaraha, maka dada akan infasah, dia akan berkembang, melebar, meluas. Wan syaraha, maka terang hati. Kalau tak sempit dada. Sempit dada makna apa dia? Semua tak boleh terima belaka. Orang lain buat tak boleh, dia buat tak apa.
Itu dipanggil sempit dada. Bila terlihat sikit orang yang lebih daripada dia, tak boleh datang perasaan hasad, kemudian dengki, zalim dan sebagainya. Punca daripada mana? Dipunca daripada dhaiqus sadri, iaitu dada yang sempit. Dada yang luas daripada nurul iman, dia masuk dalam dada dia, maka sabarnya sangat luar biasa. Sabarnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, bertolak ansurnya juga luar biasa. Kita tak boleh tolak ansur, langsung tak boleh. Baik. Dan masuk sahabat dalam neraka, ini pun sama, tidak akan terjadi, karena sahabat-sahabat Nabi semuanya dikatakan adil belaka. Semuanya itu dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Masuk sahabat yang mana ni? Sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, yang dijamin syurga oleh Nabi, itu mustahil masuk neraka. Baik, maka dia kata masuk sahabat dalam neraka itu adalah perkara yang mustahil. Jadi macam mana? Dia kata ini, ya, Abu Lahab, kemudian sahabat. Kalau Abu Lahab masuk ke syurga, sahabat masuk neraka, yang itu dia kata mungkin yang telah diketahui oleh Allah tidak akan berlaku sama sekali. Itu dipandang pada mana? Dipandang iktibar pada janji Allah Ta'ala. Allah kata apa dia? Orang yang beriman akan ke syurga, orang yang tidak beriman akan ke neraka. Baik, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Dia kata orang-orang yang tidak beriman, ya, dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Kemudian orang beriman beramal soleh, maka Allah akan masukkan ke dalam syurga. Allah kata apa lagi? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau Allah menjanjikan demikian, maka itulah yang terjadi. Dipandang sudut yang lain. Sudut mana? Sudut hak Allah Ta'ala. Maka memasukkan Abu Lahab ke dalam syurga, sahabat ke neraka, itu dia kata harus pada akal. Kerana dipandang pada apa? Iktibar mana satu? Kepada hak Allah Ta'ala. Allah berhak memasukkan siapa saja ke dalam syurga, siapa saja dalam neraka, tanpa ada sebarang tekanan daripada sesiapa pun. Itu sifat apa tu? Sifat Malik, iaitu raja di akhirat besok. Raja di akhirat besok, dia adalah raja kepada semua raja. Dia adalah hakim yang sangat adil pada hari tersebut. Maka kalau Allah memutuskan si fulan beriman ke neraka, yang kafir ke syurga, itu hak mutlak Allah Ta'ala, tak boleh kita pertikaikan. Baik, sehingga ulama mengatakan lain uthibna fabi mahdil fadli, lain uzibna fabi mahdil adli. Lain usibna seandainya kita diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala, fabi mahdil fadli, itu adalah semata-mata anugerah daripada Allah. Karena kita ni dia jadikan, kita ni bertakluk kehendak dia. Dia mengkehendaki kita semayang. Yang tak semayang tu, yang kafir macam mana? Itu bukan kehendak dia, itu bertakluk kepada kehendak dia juga. Banyak semayang kita, rajin baca Quran kita, rajin talaki kita, itu adalah kehendak daripada Allah. Maka bukankah itu satu anugerah daripada Allah? Anugerah daripada Allah Ta'ala. Lain uzibna, seandainya kita diazab oleh Allah, fabi mahdil adli, itulah keadilan daripada Allah. Jangan komen apa-apa, kerana itu hak mutlak dia. Baik. Itu jadilah orang sufi tak banyak komen kan. Ini banyak banyak komen. Pergi keluar sikit, mak panih. Mak panih. Hujan lah tak boleh ganti dia hujan. Tak hujan, komen juga. Panih je. Hujan tak mau turun. Pola mula komennya. Tak pernah tak komen. Helah sentiasa ada. Buat kebaikan, helah memanjang. Buat maksiat, tak ada helah. Kenapa tak ke masjid? Seminggu gigi sakit lah. Tapi KFC lepas pula. Makna apa dia? Untuk akhirat.
banyak helah. Untuk dunia tak ada helah. Itu manusia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kudrat iradat itu ta'alluq jua atas qaul ulama yang rajih, kerana bahawasanya mungkin itu ada kalanya telah maklum bagi Allah Ta'ala wujudnya, maka iaitu wujudnya kharijiyah, dan ada kalanya mustahil wujudnya jikalau telah diketahui oleh Allah Ta'ala adamnya dalamnya. Baik, ini kena perhati elok. Maka kudrat iradat itu ta'alluq juga atas qaul ulama. Maknanya apa dia? Kudrat iradat ta'alluq juga mana? Iaitu masukkan Abu Lahab ke dalam syurga dan masukkan sahabat ke dalam neraka. Karena apa? Karena masuk syurga, masuk neraka itu harus sahaja. Allah boleh buat. Allah boleh tak masukkan seorang dalam syurga. Boleh tidak? Boleh. Karena apa dia? Harus. Asalkan dia mungkin, sah ada, sah tak ada, maka terta'alluq kepada kudrat iradat Allah. Masuk syurga, tak masuk syurga, itu pun di bawah ta'alluq kudrat iradat Allah. Kalau seandainya kita mengatakan tak masuk sahabat ke dalam neraka, tak masuk Abu Lahab ke dalam syurga, itu apa dia? Dipandang pada sudut janji Allah, dipandang pada sudut hak Allah, itu boleh terjadi. Karena tidak wajib bagi Allah memasukkan seseorang ke dalam syurga. Kalau wajib artinya ada tekanan bagi Allah Ta'ala untuk memasukkan seseorang kerana dah berjanji pula. Mana kita pulang kepada Allah Ta'ala, itu yang sebenar dia, iaitu apa dia? Hak mutlak Allah Ta'ala. Siapa yang kata masih masuk syurga neraka? Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tidak. Kita pulang kepada Allah. Baik. Kata dia, maka kudrat iradat itu ta'alluq juga, yakni kepada masukkan ke dalam syurga Abu Lahab, masuk ke neraka para sahabat. Atau kita katakan orang kafir masuk syurga, orang iman masuk neraka. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala, kalau dia mengkehendaki demikian. Baik. Atas qaul ulama yang rajih, iaitu pendapat ulama yang kuatnya begitu. Kerana bahawasanya mungkin itu ada kalanya telah maklum bagi Allah Ta'ala wujudnya, maka iaitu wujudnya kharijiyah, iaitu sesuatu yang telah Allah ketahui bahawa Abu Lahab tidak akan beriman. Maka lahirnya Abu Lahab sampai matinya Abu Lahab, maka pasti realitinya adalah dia tidak akan beriman sama sekali. Itu dia kata wujudnya kharijiyah, iaitu di alam nyata bahawa dia tidak akan beriman sama sekali, walaupun Allah boleh menjadikan dia beriman. Kalau begitu macam mana ke syurga? Begitu juga. Sebelum diketahui, sebelum masuk ke syurga ni, Allah boleh tentukan selepas ini si fulan syurga, si fulan neraka, Abu Lahab syurga, yang ini neraka. Boleh. Baik. Dan ada kalanya mustahil wujudnya. Jikalau maknanya mustahil wujudnya macam mana? Mustahil kewujudan iman Abu Lahab. Jikalau telah diketahui oleh Allah Ta'ala adamnya, makna tiadanya iman tersebut. Maknanya apa dia? Mustahil ada. Walaupun pada asalnya sebelum Abu Lahab dilahirkan, dimasukkan ke alam dunia, alam syahadah, alam nyata ini, macam mana? Tak diketahui lagi Abu Lahab ini beriman atau tidak. Tetapi Allah telah mengetahui sejak awal lagi bahawa Abu Lahab tak akan beriman. Itu kehendak dia. Maka oleh kerana itu, berimannya Abu Lahab, walaupun beriman tak beriman tadi benda mungkin, setelah Allah tetapkan satu, maka ternafi yang satu lagi. Dia seolah-olahnya dua tingkap yang cuma ada satu daun pintu. Dua-dua boleh tutup. Kalau dia pusing ke sini, tertutup pintu sini, terbuka yang ini. Kalau ditutup belah sini, maka terbuka yang sini. Mustahil tutup sini, tutup dua sekali. Macam tu. Ada dengan tak ada. Bila Allah menentukan dia beriman, maka tertutup pintu kafir dia. Bila Allah menentukan dia kafir, tertutup pintu beriman dia.
maka dipanggil dia, kalau seandainya Allah menetapkan dia kafir, berimannya itu dipanggil mustahil aridi. Nah, ini kata-kata mustahil aridi tadi. Baik. Jikalau telah diketahui oleh Allah Ta'ala adamnya dalam ilmu Allah, baik, maka samanya itu ta'alluq kudrat iradat akan samanya itu dengan menilik imkan wujudnya. Itu dipandang pada sebelum dijadikan, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, ditinjau pada sudut itu. Sebab itu ada kita baca dalam kitab ni nanti, iaitu ta'alluq saluhi qadim, iaitu patut dan padan sejak azali dia beriman atau tidak. Kita sebelum dijadikan oleh Allah Ta'ala ke alam dunia, sebelum kita masuk ke alam roh, sebelum lagi masuk situ, ketika kita, istilah orang sufi, dia kata ketika itu kita berada pada ta'alluq ilmu. Tak ada satu pun yang ada, semua tu dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Alam tak ada, udara tak ada, apa pun tak ada. Jadi macam mana kita pada masa itu? Tak ada. Adanya kita di mana? Itu semuanya maklum di dalam ilmu Allah. Allah boleh jadikan tidak kita sebagai ruh orang laki-laki? Boleh. Boleh tak jadikan sebagai orang perempuan? Boleh. Atau binatang? Boleh juga. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Tetapi segala-galanya telah diketahui oleh Allah. Sampai masa Allah menjadikan dia sesuai dengan kehendak Allah, bertepatan dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Karena bahawasanya wajib yang aradi itu satu benda yang pasti yang mendatang, wajib yang mendatang, bukan asalnya wajib, asalnya mungkin yang harus sahaja. Dan mustahil yang aradi, iaitu sebaliknya jadi mustahil. Seperti berimannya Abu Lahab menjadi mustahil, walhal sebelum itu tak mustahil, dia harus sebelum dia dijadikan. Setelah Allah tetapkan dia, maka berimannya itu dipanggil mustahil aradi. Asalnya cuma harus sahaja, tiada menegahkan ia ta'alluq qudrat iradat. Maka kerana itu tidak menghalang untuk dita'alluq oleh kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluar daripada kata mungkin daripada dua perkara. Pertama wujud yang wajib, iaitu wujud zat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.